لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله عليك لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوه وقوموا لله قانتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana memanjangkan umur kita dan dengan keizinannya dapat kita sekalian bersama-sama menunai fardu Jumaat pada hari ini. Oleh itu marilah kita sekalian mengabdikan diri kepada Allah, dan marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maka tajuk khutbah kita pada hari ini ialah manusia perlu bersyukur. Syukur merupakan salah satu dari sifat yang terpuji. Ia dapat diartikan segala bentuk pujian, ingatan dan terima kasih kepada Allah yang merupakan perasaan gembira kerana mendapat sesuatu nikmat, menerima dengan kerelaan segala ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita mesti sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai-bagai kemudahan kepada manusia di muka bumi ini bagi memudahkan kehidupan seharian mereka. Segala kemudahan sebagai nikmat tersebut adalah berbakti bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, antara nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia termasuklah nikmat Islam dan iman. Nikmat kesehatan tubuh badan, akal fikiran yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk, kesempurnaan dan kemakmuran negara yang membolehkan manusia melakukan pelbagai kegiatan dakwah, dan kesuburan bumi yang dapat kita tanam menanam. Justru itu, untuk mendapat hakikat syukur mestilah mengandungi tiga perkara, iaitu pertama, kita mengetahui bahawa segala nikmat itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengetahui dari Allah itu hendaklah dijunjung dengan merendahkan diri. Dan yang ketiga, nikmat dari Allah itu hendaklah digunakan ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita umat Islam
dikehendaki supaya sentiasa bersyukur, selalu bersyukur di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga di dunia ini. Maka di antara cara-cara kita bersyukur adalah seperti yang berikut. Hati kita mesti sentiasa menginsafi, menyedari dan mengingati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, dan kita mesti merendahkan diri terhadap kekuasaannya. Lidah kita mesti mengucapkan alhamdulillah, berzikir, membaca Al-Quran dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota badan kita mesti menggunakan dan manfaatkan nikmat pada perkara kebajikan serta berderma dan bersedekah, nikmat yang kurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, langkah-langkah untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah setiap orang Islam hendaklah menjaga segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berterusan dalam kehidupan. Adapun langkah-langkah untuk menjamin nikmat tersebut supaya berterusan adalah seperti yang berikut. Kita sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya, menggunakan nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada jalan kebaikan, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut bukan bertujuan untuk berbangga diri, sombong, takabur dan sebagainya. Sidang Jumaat yang disedar sekalian, apakah kelebihan orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Sebenarnya orang yang bersyukur itu telah dijanjikan oleh Allah dengan beberapa kelebihan. Di antaranya, pertama, Allah akan menambahkan lagi nikmatnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tak kala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amat pedih. Kedua, Allah membalas dengan pahala yang besar terhadap orang yang bersyukur di atas nikmatnya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, wa sayajzillahu syakirin, dan sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, setelah kita mengerti pengertian sifat syukur dan kelebihan-kelebihan orang yang bersyukur melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, maka tanda-tanda orang yang bersyukur itu amat banyak sekali. Antaranya ialah menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, membayar zakat, berpuasa, mengerja haji, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah, dan lain-lain lagi. Maka pada minggu ini memadai khutbah membicarakan satu daripada contoh-contoh tanda kesyukuran itu, ialah beribadat kepada Allah dengan menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Bersalat berarti kita beribadat kepada Allah dengan penuh ketaatan, keikhlasan, membuat penumpuan kepadanya dan berdiri tegak dengan penuh kehinaan
serta rendah diri di hadapan Allah. Maka kelakuan ini adalah semata-mata berasas perasaan sedar terhadap keesaan Allah dan kekuasaannya di atas segala sesuatu yang ada di alam ini. Beribadat kepada Allah melalui solat ini hendaklah difahami dengan jelas, iaitu dengan mengetahui cara solat yang betul. Beribadat dengan tidak mengetahui kaedah, maka tidak sah ibadatnya. Begitulah juga solat yang merupakan tiang agama, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menekan begitu pentingnya amalan salat. As-salah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa telah mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka adalah dia telah meruntuhkan agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggal salat dengan sengaja, maka jelas ia kufur. Melihat kepada pengertian kedua-dua hadis itu, betapa pentingnya ibadat salat dalam hidup kita sehari-hari, maka hendaklah kita menyedari hakikat ini. Mahu tidak mahu kita mesti melakukannya, walau dalam keadaan mana-mana. Walaupun kita sedang berniaga, walaupun kita sedang berkela, walaupun kita sedang bersukan dan berriadah, walaupun kita sedang bermusyarat, walaupun kita sedang bekerja di pejabat dan di kilang-kilang, walaupun kita sedang bertani, namun untuk melaksanakan solat sehingga habis waktunya ini merupakan satu dosa yang amat besar sekiranya tidak dilaksanakannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, salat bukan merupakan kewajipan untuk perseorangan sahaja, bahkan ia adalah kewajipan semua keluarga di dalam rumah. Tidaklah memadai bapaknya sahaja salat, sedangkan isteri dan anak-anaknya tidak melaksanakannya. Kerana mendirikan salat itu adalah tanggungjawab bersama di dalam keluarga, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka, yang mana bahan-bahan bakarannya manusia dan batu. Ayat ini memperingatkan kepada kita dapat memelihara, menjaga diri dan keluarga masing-masing dari bahaya melanggar perintah-perintah agama, iaitu tiap-tiap seorang wajib mengetahui serta mengajar anak isteri dan keluarganya terselamat dari kemurkaan Allah dan azabnya. Sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, manusia selalu terlupa. Oleh kerana tabiatnya pelupa, menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelupa tidak mungkin bersyukur kepada Allah sebagai penciptanya, tetapi orang yang bersalat akan selalu mengingati Allah sebagai Tuhan dan sebagai penciptanya. Ingatan ini ialah suatu tanda kesyukuran dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk dan sujud adalah lambang kesyukuran. Bacaan di dalam salat yang diiringi dengan kepahaman dan keinsafan adalah tanda kesyukuran. Sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, antara pengajaran penting dari khutbah kita pada hari ini ialah: 1. Bersyukur merupakan sifat yang terpuji yang amat dituntut oleh ajaran Islam. 2. Tanda bersyukur kita kepada Allah adalah dengan memuji
mengingati serta berterima kasih kepada Allah, di samping tekun dan taat setia melaksanakan segala perintah-perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. 3. Golongan mukmin yang bersyukur dijanjikan Allah dengan tambahan limpahan rezeki daripadanya serta dapat ganjaran pahala daripadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmat kebijaksanaan. Bersyukurlah kepada Allah, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang kufur tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi amat terpuji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.